Islam itu agama yang syumul. Di dalamnya ada akidah, syariat dan akhlak. Ada ilmu dunia dan akhirat. Bila syariat Islam diamalkan kerana Allah, bukan sahaja boleh meningkatkan iman dan takwa, malah dapat menyelesaikan seluruh masalah manusia kerana ia datang dari Allah, Tuhan pencipta manusia dan seluruh kejadian. Di antara keperluan manusia ialah ilmu berkaitan laut dan pelayaran. Di dalam Al-Quran terdapat tidak kurang daripada 10 ayat yang menyentuh tentang kapal kecil dan besar. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Ia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintahnya, juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat darinya. Surah Ibrahim. Ada satu hadis terkenal diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan seorang sahabat Rasulullah bernama Tamim Ad-Dari menaiki kapal dilanda ribut dan terdampar di sebuah pulau lalu bertemu Dajjal. Ketika itu beliau dan rombongannya ingin bertemu Rasulullah SAW untuk masuk Islam, menaiki kapal untuk mencari kebenaran. Tariq bin Ziyad pula membawa 12,000 tentera Islam menaiki kapal untuk membebaskan Andalusia, bermula dengan pendaratan di Gibraltar atau Jabal Tariq pada 29 April 711. Pengerusi GIS Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merasakan telah sampai masanya GIS Holdings menubuhkan unit maritim dari kalangan remaja untuk menyiapkan diri dengan ilmu-ilmu maritim dan perkapalan dalam memberi khidmat kepada masyarakat khasnya ketika berlaku bencana. Menurut beliau, tidak sepatutnya ketika remaja pembela ummah sedang membantu menyelamatkan mangsa di musim banjir atau di laut contohnya, tiba-tiba mereka pula perlu diselamatkan kerana kekurangan ilmu dan kemahiran. Maka, pada tarikh 8 Ogos 2020, telah ditubuhkan unit maritim GIS Holdings berpusat di Saza Beach Villa and Resort, Kuala Linggi, Melaka, dengan perasmian bot laju ikhwan yang pertama yang dinamakan Somun Jubaba. Sebenarnya untuk boleh berlayar, seseorang perlu pergi ke jabatan laut terdekat untuk buat semen kad dan discharge book. Tetapi sebelum dapatkan dua perkara ini, dia perlu buat marine medical di klinik yang diiktiraf oleh Jabatan Laut. Apabila telah memperolehi semua itu pun, masih belum melayakkan seseorang naik kapal lagi. Dia perlu pergi ke institusi yang menyediakan kursus modular untuk kapal. Untuk Semenanjung Malaysia, boleh pergi ke utara, Polaris Academy Alusta atau Pencana Ilmu Butterworth. Tengah, Pelita Konsis CME di Selangor. Selatan, Alam Melaka, MSTS Johor. Pantai Timur, Ranako, Kemaman. Asas kursus modular untuk membolehkan anda naik kapal ialah BST, Basic Safety Training, SSA, Ship Security Awareness. Untuk kapal tangki, perlu ada tambahan kursus Tanker Familiarization, dan untuk naik kapal offshore atau supply, ada tambahan kursus Basic Offshore Security Induction and Emergency Training. Bila telah ada semua sijil-sijil ini, ia sudah melayakkan anda untuk berlayar di atas kapal sebagai OS atau Ordinary Seaman, tidak kira kapal di Malaysia ataupun luar negara. Antara penelitian GIS Holdings terhadap kehidupan nelayan khasnya di atas kapal ialah kelihatan banyak aktiviti mereka sudah tidak jadi ibadah. Bila tidak jadi ibadah, maka tidak dapat pahala. Sedangkan menangkap ikan itu adalah rezeki dari Allah. Malangnya, ketika mengambil rezeki dari Allah, kita melanggar syariat Allah. Ia berlaku kerana tidak ada tunjuk ajar secara contoh yang praktikal kepada mereka. Maka berlakulah banyak perkara yang boleh dikatakan tidak patuh syariat.
Antaranya melibatkan kelengkapan di dalam kapal, tandas tidak mengikut syariat, tiada bilik air khas untuk mandi, surau dan bilik rehat yang sempurna, tata cara berpakaian yang patuh syariat. Memang mereka bertungguk selumus, bersusah payah di tengah laut itu. Walaupun begitu, syariat tetap kena dijaga sebab Allah yang beri rezeki. Di mana kesyukuran kita kepada Allah? Rezekinya kita ambil, syariatnya kita langgar. Yang patuh syariat. Dah hari kedua lah kita berjalan sama kapal lain ni yang diberi nama oleh Yang Mulia Datuk Rasuluddin Babak Al-Fatih. Jadi matlamat kita bukan semata-mata dapat pengalaman, semata dapat ilmu atas kapal ni. Tapi matlamat kita tentulah kita sendiri dapat menjadi contoh lah, contoh pada diri kita sama kita ni. Wakil RPU kita jadi contoh sebaik-baik contoh lah sama kita. Saling mengingatkan, saling faham kurang masing-masing. Kemudian kalau kita pun tak boleh nak ajak mereka ni buat baik, mereka ni nak ajak mereka sembahyang, nak berdoa ke, sekurang-kurangnya kita tunjukkan akhlak yang baik dan bergaul dengan mereka. Siapa yang boleh bergaul, ada bahasa, ada kemesraan, bergaul lah, bersembang lah dengan mereka kan. Tanya keluarga, tanya mak ayah, tanya pengalaman-pengalaman mereka supaya ada kemesraan. Sebab kita tagih lah, Tekong ni pun Tuan Sri tagih masuk Islam. Jadi itulah yang paling Tuan Sri tagih kan. Tuan Sri kata orang masuk Islam nanti kita bagi nama dia Adnan. Dan selebihnya ni lah, jagalah kita punya ibadah semayang, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Rasulullah. Pastikan selesai. Dan selebihnya yang paling utama tentulah orang bertanya-tanya sejauh mana hasil kita lah. Ditagih kan Tuan PE tagih 20 tan. Kalau katanya kalau buat cepat boleh satu malam 3 kali turun. Ataupun 2. Tapi kita bang tadi pun satu malam full. Lama lah. Jadi kalau malam dapat 3 tan, esok dapat 3 tan, boleh lah. Kalau pun 10 tan tu balik tak lah mengecewakan. Kalau 1 tan dia macam ada agak ni lah, agak sangat tak baloi lah. Tapi tadi Topi tu istilahnya memberi kekuatan. Tak apalah kalau dah di permulaan kan. Kalau pergi tak banyak, tak apalah. Masak apa dik pagi ni? Masak daging belah hitam. Hitam. Ini dibantu oleh Cik Mamadang. Mana daging ni tengok? Kita ni dia. InsyaAllah kali kali laut ni kita nak utamakan awak-awak dulu lah. Awak kerja dengan keras. Dan silap kami pun masak lewat. Ni ikan digaya insyaAllah. Ni mungkin untuk sebahagian lah minta masak semua. Dan bantu-bantu dapur. Sini kita ada pok mie. Buka masa sedang ditarik lagi. Mudah-mudahan adalah ikan dalam tu. Allah tolong. Alhamdulillah dah boleh tarik. Tadi memang tak boleh tarik langsung. Sekat dekat sayap kapal ni. Dan Abang Ali dah cuba turun. Pok Mi pun dah cuba turun. Mungkin dulu memang Pok Mi legend. Tapi kata sekarang dah umur tak larat lah kan Pok Mi kan? Tak larat. Tak larat dah. Jadi bagi peluang kat awak-awak muda lah. Kita ada awak-awak Jawa ni. Abang Syahid. Jawa mana? Jawa Timur? Jawa Timur. Nak putus tangan tu. Jadi kita ada seorang awak-awak berkopiah biru, Cik Haris. Paling partner pada Pok Mi dan Pok Ali. Nampak tu kita tengok. Kenangan indah zaman cemerlang, bilang gemilang mimpinya Rasul ada di sisi para sahabat mendapat bumi menubuh. Ola al-badru alaina
Oleh itu, GIS Holdings bercita-cita untuk menubuhkan sekolah nelayannya sendiri yang ada bot atau kapal nelayan sendiri dengan desain yang patuh syariah. Kalau engkau menghadap hidangan, fikirkanlah berapa ramai orang yang membuat jasa, nasi jasa petani, ikan jasa nelayan, sedangkan mereka miskin. Ada makanan dari jasa buruh-buruh kilat, mereka miskin tanpa